Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Marilah sama-sama kita memulakan dulu perbincangan kita dan ulang kaji kita malam ini dengan kita membaca Sab'ul Mathani suratul Fatihah. Fal-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sekali lagi memberikan kita peluang untuk terus berbakti di atas muka bumi ini dengan kita dapat hidup meneruskan kehidupan dunia kita. Dalam masa yang sama kita membahagikan masa untuk akhirat kita dengan solat fardu maghrib berjamaah di masjid. Yang kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang ini, dan yang kita berharap agar Allah memberikan kita satu perasaan yang namanya konsisten ataupun istiqamah, agar kita sentiasa menjadi di kalangan orang yang Allah tetapkan hatinya untuk buat baik. Terima kasih juga kepada pihak Jawatankuasa Masjid At-Taqwa, kepada semua yang saya muliakan, Jawatankuasa, imam-imam, pegawai, semua petugas masjid yang saya muliakan. Lagi saya kasihi semua ahli jemaah muslimin dan muslimat, sama ada yang jemaah tetap, yang regular ataupun yang transit, yang singgah semata-mata. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada semua yang datang. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung lagi beberapa lagi tajuk. Yang tak salah saya ada tinggal lagi 2 tajuk sahaja untuk kita cuba menghabiskan kitab Syama'il Muhammadiyah lil Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala anhu. Semoga dengan 2 tajuk ini memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 tajuk yang saya maksudkan insya-Allah iaitu tajuk yang bab yang ke-55, iaitu harta warisan ataupun peninggalan Rasulullah, dan yang tajuk yang terakhir iaitu fi ru'ya Rasulillah, iaitu tentang mimpi bertemu Rasulullah. Sebelum kita mulakan tajuk ini, apa kata marilah sama-sama kita berselawat dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasa, untuk membangkitkan sikit rasa cinta kita atau sikit semangat kepada kita sebelum kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah
salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Muka surat yang ke-376, bab yang ke-55, ma jaa fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-384 daripada Amru bin Al-Harith, dia berkata, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahatu wa baghlatah wa ardan ja'alaha sadaqah. Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa selepas kewafatan Rasul. Tajuk sebelum ni kita bincang tentang kewafatan Rasulullah. Kata Amru bin Al-Harith, Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa lepas Nabi wafat. Yang Nabi tinggalkan hanya senjata perang Nabi. Senjata-senjata Nabi yang kita pernah bincang sebelum ni, antaranya baju besi Nabi yang dua pieces tu, antara lainnya adalah 9 jenis ataupun 9 pedang Rasulullah, dan juga busur panah. Semua ni kita pernah bincang, tajuk-tajuk yang awal saya ingat dalam tahun lepas kita bincang. Ini semua senjata-senjata yang ada pada tangan para sahabat, dan akhirnya disimpan. Antara penyimpan utamanya adalah Awais bin Amir Al-Qarni. Awais bin Amir seorang tabi'in, ataupun sebaik-baik tabi'in yang hidup zaman Nabi tapi tak pernah tengok Nabi, tetapi beriman dengan Nabi. Dia tak berpeluang untuk tengok Nabi walaupun dia hidup zaman Nabi, maka dia jadi tabi'in, dan dia antara orang yang dikatakan yang banyak juga menyimpan khazanah Rasulullah. Dan khazanah Rasulullah dikumpulkan pada zaman Khalifah Utsmaniyah, dan banyak yang tersimpan di Topkapi Museum ataupun Topkapi Palace di Istanbul tu. Itu yang terbanyak lah, dan banyak lagi yang ada tersebar di beberapa negara seperti India, seperti Mesir
dan seumpamanya. Okey, senjata perang. Yang keduanya, wa baghlatah, seekor bagal, wa ardan, dan juga sebidang tanah, ja'alaha sadaqah, yang mana tanah itu akhirnya untuk kegunaan awam, bukan untuk family. Tinggal senjata, bagal untuk tunggangan, dan juga sedikit sebidang tanah. Okey, hadis yang lain daripada Abu Hurairah ataupun Abdurrahman bin Zukhrin, ja'at Fatimah ila Abi Bakrin faqalat man yarithuka faqala ahli wa waladi faqalat mali la arisu abi faqala Abu Bakrin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nuras walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ulu wa unfiqu ala ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi. Fatimah datang bertemu dengan Abu Bakar lalu bertanya, siapakah yang mewarisimu? Abu Bakar menjawab, isteriku dan anakku. Maknanya apa-apa yang aku ada, isteri dengan anak aku dapat. Fatimah bertanya lagi, mengapa aku tidak pernah mewarisi ayahku? Abu Bakar, ayah, sepatutnya bila dia mati, dia meninggal, isterinya, anaknya dapat. Maka Fatimah bertanya, okey, kalau macam tu Rasulullah sepatutnya bila mana wafat aku mewarisilah sesuatu. Tetapi akhirnya dia mengadu dengan Abu Bakar, mengapa aku tidak pernah mewarisi ayahku? Maka jawab Abu Bakar As-Siddiq, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, kami tidak mewariskan sesuatu. Apa yang kami ada, kami tidak mewariskan kepada keturunan. Namun aku menanggung orang yang ditanggung oleh Rasulullah, dan aku memberi nafkah kepada orang yang diberi nafkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas hadis tu berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta warisan. Hadis yang ke-386, saya baca dulu, nanti kejap lagi kita buat khulasah. Abu Al-Bakhti berkata, Anna al-Abbas wa Aliya ja'a ila Umar yahtasiman yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi anta kada faqala Umar li Talhah wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad anshudukum billah asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mali nabiyyi sadaqah illa ma at'amahu inna la nuras. Wa fil hadithi qissatun. Abbas dan juga Ali. Abbas iaitu pakcik Nabi, Ali sahabat merangkap menantu Nabi. Mereka berdua berselisih tentang satu perkara, dan mereka pun pergi menemui khalifah itu Sayyidina Umar. Dan masing-masing berkata, kamu begini, masing-masing tengah bertikam lidah, tengah berselisih sesuatu. Dan Umar pun berkata kepada Talhah, kepada Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila tengok dua orang ni berbalah, maka Umar dia tanya pula 4 orang sahabat yang lain, aku bertanya kepada kamu semua dan bersumpah demi Allah, adakah kamu semua pernah mendengar Rasulullah bersabda, setiap harta seorang Nabi adalah sedekah kecuali sebagai makanan orang yang menjadi tanggungannya, kecuali nafkah saja. Maknanya harta-harta Nabi sebenarnya bukan untuk dimiliki, tapi untuk awam. Semua tak ada untuk waris, dan semua tak ada untuk dimiliki, semuanya adalah untuk bagi pada orang. Ali menantu Nabi, yang ada isteri, dan isteri itu adalah anak Nabi. Abbas pakcik Nabi. Bila Rasulullah SAW wafat, seolah-olah mereka berdua sedang bertanya-tanya tentang keadaan, mungkin ada apa-apa yang mereka layak dapat selepas kewafatan Rasulullah. Maka disampaikan berita itu kepada Umar. Maka Umar minta sahabat-sahabat yang kabir, yang hebat-hebat ni, yang antara semua yang dijanjikan syurga ni, dan Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, ni semua ni yang hardcore sahabat Nabi. Ada tak kamu dengar apa-apa pasal Nabi, tentang harta Nabi? Adakah kamu semua pernah tahu yang mana Rasulullah pernah sebut
tentang Rasulullah ini apabila dia ada harta, hartanya tidak akan disimpan, malah semuanya adalah untuk kegunaan ataupun untuk diberikan kepada orang lain, kecuali makanan-makanan bagi orang yang di bawah tanggungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih ingat hadis-hadis yang kita bincang sebelum ni, dan kita pernah bincangkan tentang macam mana struktur rumah Rasulullah, dan kita pernah bincang apa yang ada di kawasan living hall Rasulullah. Kita pernah bincang apa yang ada pada binatang-binatang ternakan yang diberikan kepada Rasulullah. Kita pernah bincang apa yang ada di dapur Rasulullah. Dan kalau kita masih ingat, apa yang kita boleh simpulkan? Apa sahaja yang Rasulullah pernah miliki, 100 ekor kambing diberi kepada Nabi, dalam tempoh tidak sampai sehari 100 itu telah pun selesai diagihkan, kan? Makanan-makanan yang banyak, dulang-dulang, buah-buahan sebagai contoh, atau apa-apa makanan yang diberikan, sama ada yang dihidangkan masak ataupun yang diberikan untuk disimpan, semuanya adalah bukan untuk di dapur Rasulullah, tapi semuanya adalah untuk dimakan bersama-sama dengan para sahabat. Mana tak ada benda yang disimpan. Dan kita pernah jumpa hadis-hadis yang Nabi balik ke rumah, sehingga kan tanya nak apa yang ada. Yang ada tak ada apa-apa, Rasulullah yang ada cuka saja. Maknanya simpelnya kehidupan Rasulullah tidak ada benda yang untuk disimpan, kecuali untuk tunggangan, kecuali untuk pakaian, untuk sekadar yang boleh makan dan seumpamanya, termasuklah senjata-senjata ataupun kelengkapan peperangan. Itu sahaja. Aisyah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nurasu ma tarakna fa huwa sadaqah. Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah bersabda, kami tidak mewariskan, maknanya Rasulullah dan keluarga Rasulullah tidak akan mewariskan apa-apa harta kepada keturunan. Apa yang kami tinggalkan, berarti kalau kami meninggal, sama ada Nabi ke atau keluarga Nabi meninggal, maka semua harta itu adalah untuk kegunaan awam, sedekah, untuk diagihkan. Hadis yang lain daripada Abu Hurairah melaporkan, qala la yaqsimu warasati dinaran wala dirhaman ma taraktu ba'da nafaqah nisa'i wa mu'nati amili fahuwa sadaqah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, warisku tidak membahagi-bahagikan dinar ataupun dirham. Maknanya keturunan yang Nabi tinggalkan, ahli waris Nabi, kaum kerabat Nabi, tidak akan dapat walaupun wang emas ataupun wang perak. Apa yang aku tinggalkan selepas aku wafat, setelah ditolak nafkah isteri-isteriku dan upah para penggantiku, maka ia adalah sedekah. Mana apa sahaja lebihan selepas diberikan semua nafkah tadi, maka semua itu adalah untuk dijadikan sebagai sedekah untuk masyarakat awam. Okey, kita baca lagi. Malik bin Aus bin Al-Hadathan, dakhaltu ala Umar fadakhala alaihi Abdurrahman bin Auf wa Talhah wa Sa'ad wa ja'a Ali wal Abbas yaktasiman faqala lahum Umar anshurukum billadhi biiznihi taqumus samai wal ard ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nurasu ma taraknahu sadaqah faqala Allahumma na'am. Wa fil hadithi qissatu tawilah. Ini hadis yang lebih kurang tadi, cuma ni perawi yang lain. Yang tadi Abu Al-Bakhti, ini perawinya Malik bin Aus, tapi cerita benda yang sama. Maknanya barangkali mereka berada pada lokasi perbincangan antara Ali dengan Abbas, antara menantu dengan pakcik Nabi ni. Menantu Nabi dengan pakcik Nabi cerita pasal nak mewarisi harta selepas kewafatan Rasulullah. Cuma satu benda yang kita jangan tersilap fikir, bukan mereka berbalah sebab harta warisan tu. Seolah mereka berbincang, yahtasiman, perkataan khasama di kalangan bahasa Arab bukan bergaduh, tetapi mereka berbincang, perbincangan itu, seolah-olah nampak macam mereka berselisih, khilaf, bukan bergaduh. Khilaf tak mestinya bergaduh. Orang ni pandangan macam ni, orang ni pandangan macam ni. Saya pakcik, awak menantu, anak dapat, pakcik patutnya tak dapat sebab anak Nabi ada, contoh. Maka mereka berselisih tentang pandangan itu, maka dibawakan kes itu kepada khalifah, kepada Umar bin Al-Khattab. Dan akhirnya Umar tanya pula sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni pula tentang adakah apa-apa yang Rasulullah tinggalkan sebagai waris. Maka mereka semua memberi penyaksian bahawa Nabi sendiri sebut la nuras, kami tidak akan mewariskan apa-apa harta. Maka bila semua sahabat-sahabat ni mengakuinya, faqalu Allahumma na'am,
Bila Umar tanya Abdurrahman bin Auf, Umar tanya Zaid, siapa tadi? Umar tanya Talhah bin Zubair, Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, 4 orang ni. Bila Umar tanya, ada tak kamu dengar Nabi pernah kata apa-apa harta kami tidak akan mewariskan kepada siapa-siapa kecuali nafkah dan juga sedekah pada orang awam. Berkatalah 4 orang sahabat ni, faqalu Allahumma na'am, benar, ya, memang itu yang kita pernah tahu sebelum ni, dan itu yang kita pernah dengar. Okey, selesai. Hadis yang terakhir daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinar wala dirham wala syatan wala ba'iran qala wa asyukku fil 'abdi wal amah. Kata Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi ataupun anak kepada Abu Bakar Siddiq, Rasulullah lepas wafat tidak meninggalkan walau 1 dinar ataupun 1 dirham, tidak juga seekor kambing maupun seekor unta, tidak. Dan perkataan Sayyidatina Aisyah ini bukan mengeluh, bukan mengeluh. Dan perkataan ini kalau kita sebut sekarang, barangkali isteri suaminya meninggal, orang tanya kan, jadi kita kena jadi macam Aisyah lah, suami saya tak ada apa-apa kan, tinggal kain sarung tu je lah, contoh kan, bunyi mengeluh kan. Ini tak, kerana ini adalah khususiyatul Rasul, kerana para isteri Nabi dan keturunan Nabi, mereka mengetahui beberapa perkara yang menjadi khususiat Rasulullah, iaitu benda yang hanya eksklusif untuk Nabi. Nabi tak terima sedekah, harta Nabi tak boleh diwariskan. Ini khususiat. Walaupun dari sudut hukum, kalau kita buka surah An-Nisa, setiap kematian, setiap kewafatan, harta tinggalan mesti diwarisi oleh ahli waris. Lidzakari mislu hazil unsayain, dalam surah An-Nisa, lelaki dapat 2 nisbah 1 dengan perempuan kalau ada keturunannya. Dan Allah listkan satu-satu, anak, kalau anak lelaki berapa, anak perempuan berapa, pakcik berapa, dan seumpamanya. Maknanya, tetapi ada khususiat yang dikhususkan melalui hadis Nabi, iaitu Nabi seorang saja yang tidak mewariskan harta. Khususiat Nabi yang kita pernah juga sebutkan sebelum ni, tentang antaranya najis Nabi, benda-benda yang hukum asalnya adalah najis bagi manusia lain, tapi tidak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu buku khas tebal ni, tajuknya Khususiyatul Rasul, iaitu tentang benda-benda yang hanya eksklusif untuk Nabi, tak ada pada orang lain. Wallahu alam, tu barangkali kita boleh bincang tentang buku tu. Jadi kata Aisyah, Rasulullah tak tinggalkan dinar pun tidak, duit emas pun tidak, duit perak pun tidak, kambing pun tidak, unta pun tidak. Dan seorang perawi hadis ini yang bernama Zir bin Hubais, salah seorang perawi, Zir bin Hubais kata, aku ragu-ragu apakah Aisyah menyebut hamba lelaki ataupun perempuan, al-abdu wal amah. Maknanya apa, Zir bin Hubais salah seorang perawi dalam ramai perawi yang dengar statement daripada Aisyah. Tiba-tiba dia cuma ragu-ragu, adakah Aisyah sebut Nabi tak tinggal dirham, tak tinggal dinar, tak tinggal kambing, tak tinggal unta, tak tinggal hamba lelaki, tak tinggal hamba perempuan. Mana perawi ni dia ragu-ragu dekat situ sahaja. Namun keraguan para perawi ini bukan menyebabkan hadis tu jadi palsu, tidak semestinya. Tambahan pula, apabila hadis itu telah pun direkodkan ataupun telah pun ditakhrijkan, iaitu dipetik atau dikumpulkan dan dimasukkan dalam kitab-kitab hadis, antaranya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Nasa'i. Mana kalau kita tengok yang ni, hadis yang ke-390 ni, ke-6 perawi hadis bersetuju bahawa hadis ini sahih, walaupun perawinya ada sikit keraguan, adakah Aisyah sebut perkataan apa, Nabi tak tinggalkan hamba. Tuan, cuma saya nak komen sikit bila mana ada kes pasal perawi yang ragu-ragu ni. Kalau kita boleh bayang, Aisyah sebut, depan Aisyah barangkali 2-3 orang yang dengar statement ni. 2-3 orang tu sampai ke pula, yang orang pertama sampaikan dekat beberapa orang yang lain.
yang orang kedua sampaikan dekat beberapa orang yang lain, orang ketiga sampaikan dekat beberapa orang yang lain. Jadi maknanya itu dipanggil perawi-perawi, periwayat hadis. Orang yang menyampaikan sampailah kepada Imam At-Tirmizi. Dan Imam Tirmizi pun kumpul-kumpul hadis ni dan dimuatkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah contoh. Jadi di kalangan penyampai-penyampai atau perawi-perawi ini ada beberapa orang yang kadang-kadang dikenali ada masalah, kadang-kadang sama ada ingatan, dan dipanggil ada satu cabang ilmu ulumul hadis dipanggil al-jarhu wa ta'dil, kecacatan dan keadilan perawi. Bukan cacat fizikal, bukan disable, bukan kelainan upaya, tak. Tapi cacat dekat sini maksudnya adalah kekurangan dan kelemahan perawi itu, sama ada pelupa ataupun ragu-ragu, ataupun hari ni cakap lain, esok bila sahabat lain tanya dia jawab lain pula tentang hadis Nabi. Jadi bila ada perawi-perawi itu, maka perawi-perawi inilah yang menjadikan status hadis itu berubah, sama ada dia sahih, sama ada dia hasan, sama ada dia dhaif, sama ada dia mursal, sama ada dia mauquf, sama ada dia munqati', sama ada macam-macam lagi, matruk, dan macam-macam lagi level-level ranking hadis. Yang terakhir sekali barulah maudhu', iaitu palsu. Boleh tuan So ranking ni banyak ni. Tapi kita hari ni didedahkan oleh tak tahulah siapa-siapa, asal hadis je sahih palsu, sahih palsu, sahih palsu, ataupun sahih dhaif palsu, sahih dhaif palsu. Kan? Bila orang cerita je hadis ni sahih ke palsu, kita akan tanya. Okey. Jadi saya punya respon sekarang ni, bila saya tengok benda ni semakin hebat, ramai orang nak belajar hadis, maka saya punya respon agar kita jangan cepat melatah dengan hadis. Maksud saya adalah, contoh bila ada orang dia bawa satu hadis, orang lain bawa hadis yang lain, walaupun levelnya berbeza, dan kita jangan condemn orang lain walaupun dia ada hadis. Jangan condemn. Contoh orang ni levelnya hadis sahih, orang ni levelnya hadis dhaif. Kita jangan cepat terus kata yang dhaif ini palsu. Sebab yang saya jumpa hari ni dalam masyarakat kita, banyak kawan-kawan kita yang bila hadisnya tak sahih, maka pada dia semua palsu. Jangan. Yang paling latest ni, yang paling latest, mungkin seminggu lepas atau 2 minggu lepas, bising dekat media sosial kita, ada seorang selebriti ni, dia baru barangkali baru belajar semayang, ataupun baru nak membetul atau menyempurnakan semayang. Selama ni dia semayang juga, mak ayah dia ajar, ustaz dia ajar, semualah dah dia praktik semayang tu. Cuma yang paling latest, tiba-tiba dia belajar dekat satu tempat, dan dia dapat satu aliran yang mana ustaz tu kata kita guna dengan hadis begini. Maka dia yang baru tahu hadis tu, terus dia nafikan semua hadis-hadis yang lain, dan akhirnya dia menafikan apa saja yang orang lain buat semua salah, yang dia buat saja betul. Dan ini berlaku, bukan satu kes. Kes ini berlaku setiap minggu, setiap bulan, dah bertahun-tahun. Cuma ni kes yang paling latest. Dan kes ini dah berlaku setiap tahun. Orang lain, cuma dia bukan selebriti. Yang ni bila selebriti, maka dia kecoh balik. Sebab apa? Sebab tidak beradab dengan hadis. Tidak beradab maksud saya dekat sini adalah bila mana kita berpegang dengan satu pandangan, dalam masa yang sama orang lain juga ada pandangan, selagi mana pandangan itu ada sandarannya dan tidaklah palsu, maka kita kena respect dan hormati pandangan itu tanpa menafikan ataupun membatalkan pandangan itu. Isunya mudah je. Tak tahu tuan tengok ke tidak Facebook ke apa, YouTube ke Facebook. Tuan-tuan tak ada Facebook, menipu benar tak ada Facebook. Ceritanya mudah je. Dia kata kita ni selama ni semayang semua salah. Adakah kita boleh semayang sebelum ni? Dia kata lelaki perempuan semayang sama je. Tak ada lelaki takbir begini, perempuan takbir malu-malu macam ni. Lelaki sujud begitu, kita perempuan nak sujud kepit-kepit macam anjing. Dia kata begitu. Sebenarnya tak ada perbezaan pun, no different between woman and man, dia kata. Dan itu ada hadisnya. Saya bersetuju dengan hadisnya, sallu kama raaitumuni usalli.
Dan beberapa scholar sarjana kita menggunakan hadis itu dan mereka berpandangan tidak ada perbezaan, mana takbir lelaki macam tu, perempuan pun boleh macam tu juga. Lelaki sujud macam tu, perempuan pun boleh sujud macam tu, tak payah nak kepit. Berdasarkan Nabi kata, kamu tengok aku sembahyang macam mana, kamu sembahyanglah macam mana aku sembahyang. Tanpa Nabi kata perempuan, lain sikit. Perempuan ikut Aisyah, perempuan ikut Khadijah. Contoh. Saya setuju dengan pandangan tu dan kita hormat, siapa nak guna silakan. Tetapi di kalangan jumhur ulama mazhab, 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, 4 ini mereka kaitkan pula dengan beberapa hadis walaupun hadisnya sedikit lemah. Hadisnya lemah, riwayat Baihaqi, Nabi melalui satu kawasan, ada orang perempuan yang sedang solat. Dan Nabi tengok solatnya mirip orang lelaki, maka Nabi kata, rapatkan anggotamu pada dagingmu. Nabi suruh rapatkan. Hadis itu statusnya lemah. Kenapa lemah? Sebab ada perawi yang ada sikit kelemahan. Saya nak kaitkan dengan ni tadi ni. Bila perawi ragu-ragu atau perawi ini dikenali sebagai matruk, iaitu yang ditinggalkan, perawi ini ada kelemahan, al-jarhu, ada kecacatannya sedikit, maka hadis itu jadi lemah. Hadis itu lemah, bukan palsu. Bila hadis itu lemah, bukan berarti pandangan jumhur ni semua ditolak. Buka, kita refer semua kitab 4 mazhab sebut memang lelaki ada perbezaan dengan perempuan pada fizikal. Tiba-tiba datang makcik ni, yang selebriti ni, dia kata yang kita sembahyang ni semua salah. Dan akhirnya orang bergaduh, akhirnya orang kutuk, orang caci maki kerana ibadat. Maka hari ni tuan-tuan, saya nak buat sikit je respon saja tentang hadis. Hari ini kita didedahkan dengan satu polemik, iaitu siapa-siapa hari ini nak ibadat kena ada dalil. Nak ibadat mesti tahu dalil. Jenuh tuan-tuan. Kalau kita nak buat sesuatu, nak tahu dalil, memang kita tak terbuat. Kerana kita nak memahami dalil, seolah-olah kita ni dekat zaman ni kita tolak terus semua yang mazhab salafus soleh, kita tolak, kita terus pergi ke Nabi je. Seolah-olah macam tu. Kita langkah terus pergi ke Nabi, memang kita takkan mampu buat. Maka sebab itu kita follow saja mazhab, follow saja ustaz, ulama-ulama, follow saja salafus soleh, follow saja tabi'in, follow saja sahabat, cukup. InsyaAllah turutan-turutan itu akan menyempurnakan apa yang kita buat. Mudah saja. Tapi hari ini kita dimomokkan dengan buat apa-apa kalau boleh biar sebiji macam Nabi buat. Oh susah tuan. Memang kita takkan mampu buat sebiji apa yang Nabi buat. Tambah pula kita nak memahami konteks secara literal hadis Nabi itu pun belum tentu sama kefahaman kita. Contoh macam sebelum ni kita bincang tentang pakaian Nabi, tentang kain penutup kepala Nabi. Kita baca dia sudah terjemah, kita akan dapat terjemahan tu. Tapi adakah betul sebiji design macam tu? Wallahu a'lam. Kita bayang jubah, contoh Nabi ada komis ataupun gamis orang panggil, kita pun buat jubah. Adakah sebiji jubah kita ni macam jubah Nabi? Wallahu a'lam. Bila kita tengok dekat mana-mana khazanah-khazanah yang ada, yang mereka claim ini jubah Nabi, ini begini Nabi punya, kita tengok tak sama dengan design kita kan? Contoh. Tapi nak katanya, nak memahami hadis itu dengan jelas, sebiji-sebiji atau tepat memang susah. Maka apa respon saya adalah, kita jangan cepat melatah dengan hadis, dan kita jangan cepat untuk menghukum atau condemn pandangan lain yang juga ada nas ataupun sandaran. Itu respon saya lah, supaya kita lebih beradab dengan ilmu dan beradab dengan alim ulama. Sebab yang saya nampak hari ni, orang yang berjinak-jinak dengan ilmu hari ni, alhamdulillah, tapi mereka terlupa, mereka tidak beradab dengan ulama, dan akhirnya mereka nafikan, mereka kata salah dan sebagainya. Jadi ini benda yang kita kena insafi, kena bermuhasabah pada hari ini. Minta maaf saya kena respon benda ni, sebab benda ni tak sudah-sudah. Dekat 5 tahun dah saya rasa, rupanya dia makin menjadi balik, makin menjadi balik, makin menjadi balik. Sebab setiap tahun ada orang baru yang baru tahu benda ni. Jadi dia yang akan panaskan balik isu tu. Jadi harap-harap tuan-tuan faham lah. Faham tu penting, tak setuju tu cerita lain. Yang penting faham. Wallahu a'lam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, baik, kesimpulan untuk tajuk yang ke-55 berkaitan dengan harta ataupun peninggalan Rasulullah. Memang Rasulullah ada banyak khazanah, sama ada baju Nabi, serban Nabi, segala-gala apa kelengkapan, cawan atau apa-apa sahaja. Tapi semua itu bukan untuk warisan, tapi adalah untuk peninggalan. Dan ada sahabat yang dapat kerana keistimewaan dan kemuliaan mereka, kerana hubungan yang rapat mereka dengan keluarga Nabi, maka mereka dapat benda-benda itu.
Kalau ikut dari sudut hukum, sebenarnya ahli keluarga Nabi saja yang berhak untuk dapat semua barang-barang ni. Tapi tidak. Ada sahabat yang dapat baju, ada sahabat dapat kain, ada sahabat dapat tongkat, macam-macam, yang dapat pedang dan seumpamanya. Maknanya dari sudut harta warisan memang tiada lah, malah tanah semua memang tiada, kecuali sedikit saja yang ada pun hanya pada rumah-rumah isteri Nabi sahaja. Jadi mudah ceritanya, kalau kita tengok di Madinah hari ini, makam Rasulullah itu yang kubah hijau itu adalah lokasi rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi wafat di situ, dan Nabi memang minta supaya Nabi nak wafat di situ. Nabi minta izin dengan isteri-isteri lain, kalau boleh hari-hari terakhir aku nak duduk di rumah Aisyah. Dan Nabi minta dengan satu hadis yang lain yang kita pernah bincang sebelum ni, iaitu tradisi para Nabi, mereka akan dikebumikan di mana mereka menghembuskan nafas yang terakhir. Maka Nabi menghembuskan nafas di rumah Sayyidatina Aisyah, maka disitulah dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanah rumah Rasulullah bersama dengan Aisyah. Kita keluar saja Babul Baqi'. Kalau orang lelaki dia ziarah Nabi makam sebelah kiri, dia keluar saja pintu Babul Baqi' yang menghadap perkuburan Baqi' tu, dia keluar saja pintu sebelah kiri dia, semua tu adalah kawasan tanah-tanah rumah-rumah isteri Nabi yang lain, yang hari ini tak dibangunkan apa-apalah, yang jadi kawasan dinding-dinding ataupun kawasan yang sentiasa diblok dengan kon-kon tu biasanya. Kalau ikut dari sudut peta lokasi, itu semua kawasan rumah isteri-isteri Nabi. Dan kita tak ada dengar pun tentang Nabi ada tanah dekat tempat lain dan seumpamanya. Tak ada. Nak katanya tentang harta warisan Rasulullah, tak ada. Khazanah banyak. Khazanah ni benda-benda yang Nabi tinggalkan lah, tapi bukan untuk ahli keluarga. Bila namanya harta warisan, dia untuk ahli keluarga lah. Wallahu a'lam. Jadi selesai dekat situ. Apa yang kita boleh simpulkan, bahawa seorang pemimpin agung yang dimuliakan penduduk langit dan penduduk bumi, mereka pemimpin ini iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengambil pendirian untuk tidak menyimpan harta. Dia mengambil pendirian untuk tidak menyimpan harta. Dan kita pernah sebutkan sebelum ini, tawaran untuk Nabi menjadi seorang yang kaya, yang mewah dalam hidupnya terlalu banyak. Nabi boleh mendapatkan 100 ekor unta dalam tempoh satu hari. Offer daripada menteri ataupun VIP daripada Mekah, Nabi tolak. Nabi boleh dapat emas yang sebanyak-banyaknya, walaupun sebesar gunung Uhud, Nabi boleh dapat. Tapi Nabi mengambil pendirian untuk tidak ingin dengan kemewahan, dan Nabi mengambil pendirian untuk tidak menyimpan apa yang dia dapat. Justru selepas kewafatan Nabi, tidak ada warisan yang Nabi berikan kepada ahli waris. Dan benda ini tuan-tuan hanya khusus bagi Nabi saja. Tiba-tiba kita nak jadi Nabi, kita rasa kita nak mulia macam Nabi, kita pun tak nak buat juga, tak nak bagi dekat ahli waris kita. Itu tak boleh, hukumnya haram. Tak boleh. Kita yang decide, tu tak boleh. Kalau anak-anak kita yang tak nak terima, tu cerita lain. Bapa, semua harta bapa ni memang kami tak nak, kami insya-Allah boleh survive. Jadi harta bapa ni kita decide, bila bapa meninggal saja, semua harta ni kita nak nilaikan dan kita nak bagi untuk Masjid At-Taqwa sebagai contoh. Kalau anak yang benar, ahlan wa sahlan. Bila tengok gayanya macam tak ada anak tu kat sini. Tengok gaya tu lah. Kalau keizinan ahli waris tu cerita lain. Tetapi seorang bapa bila dah decide siap-siap, maka tu tak boleh, walaupun dia buat dalam surat wasiat sekalipun. Sebab setiap anak dia ada hak dia masing-masing. Jadi itu yang kita kata, ini adalah khususiyatul Rasul, hanya Nabi saja yang boleh buat. Maka anak-anaknya tak boleh tuntut, oh tak, dalam Quran ada begini, anak lelaki dapat. Memang Nabi tak ada anak lelaki, anak lelaki Nabi kebetulan semua meninggal. Anak perempuan Nabi patutnya boleh dapat. Jadi mereka tidak tuntut benda tu, sebab mereka tahu bapaknya seorang Rasul yang tidak akan mewariskan sebarang harta. Wallahu a'lam. Boleh Jadi saya rasa kita berhenti kat situlah malam ni. Tajuk yang terakhir saya rasa kita akan bincang next pula insya-Allah, iaitu tentang mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan bincang panjang tentang beberapa kes kalau ada orang claim dia boleh tengok Nabi secara live. Tengah sedar ni, dia boleh nampak Nabi masuk masjid kita, duduk kat tiang contoh. Kita boleh bincang benda tu. Adakah dia berlaku? Adakah dia boleh berlaku? Ataupun memang tak berlaku langsung? Nabi kita boleh nampak dalam mimpi saja.
InsyaAllah tu kita akan bincang nanti insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Mudah-mudahan ada manfaat insyaAllah pertemuan kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka.